Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi anak-anak, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpahnya kita dapat bertemu sekali lagi dalam channel Ustaz Mat untuk kita membincangkan tajuk yang keempat dalam sukatan pelajaran pendidikan agama Islam tingkatan 5 yang bertajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Untuk pelajaran yang keempat, tajuknya ciri-ciri mukmin berjaya. Jadi suka Ustaz nak mengkaitkan kaitan pelajaran 4 dengan pelajaran 1 dan 2 yang pernah kita bincangkan sebelum ini di dalam channel Ustaz Mat ini. Untuk pelajaran yang pertama, kalau anak-anak pelajar belum lihat, boleh lihat tajuk yang awal. Untuk pelajaran pertama dalam bidang Al-Quran, dalam bahagian bacaan dan hafazan. Kalau anak-anak murid masih ingat, pelajaran pertama surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. 128 hingga 129. Boleh rujuk muka surat 2 dalam buku teks. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai hingga akhir ayat. Jadi pelajaran 1, pelajar-pelajar perlu baca dan hafaz. Maknanya pelajaran 1 boleh diuji dalam bentuk bacaan, iaitu tilawah, dan juga boleh diuji dalam bentuk hafazan. Untuk pelajaran kedua, adakah anak-anak pelajar masih ingat lagi tajuk yang kedua? Tajuk yang kedua ialah surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ayat 21 hingga 24. Juga dalam bidang Al-Quran, bacaan dan hafazan. Anak-anak murid boleh merujuk kepada muka surat 7 dalam buku teks. Macam mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal, hingga akhir ayat. Jadi sama juga macam pelajaran 1, untuk pelajaran 2 boleh diuji sama ada dalam bentuk tilawah. Jadi anak murid kena baca, dan hafazan. Mungkin juga untuk ayat pelajaran yang kedua boleh diuji dalam bentuk hafazan. Jadi kena hafaz. Manakala untuk pelajaran 4 pada kali ini, tajuknya ciri-ciri mukmin berjaya. Untuk pelajaran 4 masih lagi dalam bidang Al-Quran, tetapi dalam bahagian hafazan dan kefahaman. Jadi untuk tajuk ini, anak-anak pelajar mungkin diuji bagi tajuk yang keempat ni mungkin dalam bentuk hafazan. Jadi anak-anak murid, anak-anak pelajar kena hafaz. Dan juga mungkin diuji dalam bentuk kefahaman mengenai intipati, intisari, perbincangan mengenai ayat ini. Jadi sebelum kita lebih membincangkan lebih lanjut, sekiranya anak-anak pelajar merasakan bahawa channel ini bermanfaat, sila klik like dan share, serta tekan butang notifikasi untuk mendapatkan tajuk-tajuk yang seterusnya. Jadi kita akan bincangkan. Jadi Ustaz akan padamkan kamera, kita akan lihat, kita akan rujuk kepada buku teks. Jadi anak-anak murid boleh lihat dalam buku teks muka surat 27. Kita baca sama-sama, semak sama-sama, kerana jika kita baca tak betul, nanti ayat hafazan kita tak betul. Kemudian barulah kita rujuk kepada maksud ayat. Okey.
Jadi Ustaz akan tutup kamera video ni, jadi kita akan fokus kepada tajuk perbincangan kita. Okey, anak-anak pelajar, kita boleh kalau kita rujuk pada muka surat 27. Surat 27. Jadi standard prestasi ialah anak-anak murid kena baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Bagi ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Jadi kalau kita lihat kat sini muka surat 27, ataupun kita boleh rujuk muka surat 28. Kalau muka surat 28 ni, muka surat 28 dia pihak penulis dah buat macam ni, dia dah di pendek-pendekkan, macam ini potongan pertama, ini potongan yang kedua, ini potongan yang ketiga, ini potongan yang keempat, untuk memudahkan anak-anak pelajar menghafaz. Okey, jom kita baca sama-sama, kita semak sama-sama. Jadi Ustaz baca, yang lain semak dan ikut. Kita bermula dengan petikan yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak murid ikut. Qad aflahal mu'minun. Sekali lagi, sama, ikut sama Ustaz baca. Qad aflahal mu'minun. Okey, jadi dekat sini kalau anak pelajar boleh nampak, besar-besarkan sikit. Besar-besarkan sikit. Okey. Ada huruf dal yang berbaris mati, yang bertanda mati. Jadi dal itu adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi bila qalqalah tu dia kena bunyikan qalqalahnya. Macam mana? Qad aflahal mu'minun. Qad, kena bunyi, tak boleh jangan baca qad aflahal. Qad aflahal. Qad aflahal. Kena baca macam tu. Kena bunyikan qalqalahnya. Okey, sekali lagi kita baca. Qad aflahal mu'minun. Dan kita beralih kepada petikan yang kedua, ataupun ayat yang kedua. Mana ayat yang kedua? Sini. Ni ayat yang kedua. Kita sambung. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Sekali lagi. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Okey, ikut sama-sama dengan Ustaz. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Kemudian kita beralih kepada ayat yang seterusnya. Mana ayat yang seterusnya? Okey, di sini. Di sini. Okey. Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ikut Ustaz. Sama-sama kita baca. Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun.
Baca berulang-ulang kali ya anak-anak murid. Okey, ayat yang keberapa? Yang keberapa? Kalau nak tengok sini pun boleh. Okey, boleh rujuk sini boleh. Boleh muka surat 27 boleh, muka surat 28 boleh. Okey, kita pergi kepada petikan yang seterusnya. Mana yang seterusnya? Sini. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Ikut sama-sama Ustaz. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Okey, kita seterusnya. Yang mana? Yang warna biru tu, yang warna biru. Ni warna biru ni Wallazina hum li furujihim hafizun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Ustaz nak tekankan kat sini. Ni selalu ramai salah. Salahnya kenapa? Sebab dia akan baca hafizun. Wallazina hum li furujihim hafizun, bukan itu huruf ha. Jadi bunyinya hafizun. Sekali lagi kita baca wallazina hum li furujihim hafizun. Seterusnya. Panjang sikit lah. Menarik buku teks ni. Sebab tu Ustaz suka ajar pakai buku teks. Sebab nak buat buku teks ni bukan senang. Jadi penulis ni dah mewarnakan, menarik, nampak menarik. Okey, kita sambung. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Agak panjang sikit lah tapi sebelum baca tu kita tarik nafas dulu. Yang mana? Yang sini. Jangan baca salah baca pula. Sekali lagi. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan yang seterusnya. Yang mana yang warna hijau ni? فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sekali lagi. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Nak ikut, jangan tak ikut. Ikut sama-sama. Dan yang seterusnya. Yang mana? Jangan salah baca. Tengok betul-betul. Sini. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sekali lagi. Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Okey, kat sini Ustaz nak tekankan kat sini. Nanti kan ada baca bila semak salah. Salahnya kat mana? Dia tak baca ma tu 2 harakat. Na tak baca 2 harakat. Yang Ustaz bulat tu. Ra dia tak baca 2 harakat. Tu ada tanda alif tu. Tanda 2 harakat Jadi wallazina hum li amanatihim. Li amanatihim. Yang salahnya li amanatihim. Salah. Kemudian yang ayat yang bawah tu
Yang ni. Okey. Wa ahdihim ra'un. Ra'un. Yang salahnya wa ahdihim ra'un. Salah Okey, kita baca yang seterusnya, petikan seterusnya. Jadi sebelum baca tu kita tarik nafas dulu. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey, anak-anak murid ikut. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Jadi kat sini Ustaz nak tekankan kat sini. Kat mana kat sini? Wallazina hum ala salawatihim. Salawatihim. Wa tu dua harakat. Yang bacaan yang salah salawatihim. Salah. Kita baca kita baca sama yang betul. Wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey. Bagus. Yang ikut ustaz bagus. Cap jempol ustaz bagi. Ulaika humul warisun. Sekali lagi. Ulaika humul warisun. Okey, sini Ustaz nak tekankan kat sini Okey, ada dua tempat ni. Sini dengan sini. Ulaika humul warisun. Tu 6 harakat. Wajib muttasil. Kemudian wa tu 2 harakat. Sedikit kita baca sama sekali lagi Ulaika humul warisun. Okey, dan yang terakhir panjang sikit. Apa panjang kita belajar. Kan dapat pahala, yang belajar dapat pahala Okey. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Sekali lagi sama-sama kita baca sama-sama. Allazina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Jadi dah selesai ayat 1 hingga 11. Baca elok-elok, baca ulang-ulang kali. Dengar tadi yang macam ustaz dah baca. Jadi kalau baca mesti sama kalau yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Jangan yang panjang dipendek, yang pendek dipanjang. Sebab Al-Quran ni dia ada hukum tajwid. Dekat situlah nanti kita nak mudah-mudahan ayat Al-Quran ni memberi syafaat kepada kita. Okey, anak-anak pelajar tadi tadi dekat sini standard prestasinya ialah ni Ustaz. 1.36.1 baca dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Okey, untuk yang kedua. Okey. 1.36.2 jadi anak pelajar sepatutnya tadi membaca, ini menghafaz, dapat menghafaz dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih. Jadi untuk tingkatan 5 ni dah selesai dah untuk ayat-ayat hafazan. Ayat hafazan yang pertama, ingat tak ayat hafazan yang pertama apa? Iaitu pelajaran 1 surah At-Taubah ayat 128 hingga 129. Muka surat 2. Boleh rujuk buku teks muka surat 2. Ayat hafazan yang kedua untuk tingkatan 5 ialah surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Nak rujuk mana? Rujuk muka surat 7. Dan untuk ayat hafazan ketiga dalam tingkatan 5 ialah yang kita baru baca tadi ni. Okey.
Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Boleh rujuk muka surat 27. Okey. Jadi untuk kali ini kita setakat ini. Setakat ini. Jadi setakat ini untuk perbincangan kita dalam pelajaran 4. Nanti untuk video seterusnya, untuk video klip seterusnya, Ustaz kita akan bincangkan pula tentang maksud ayat tadi. Maksud ayat, jadi kita kena fahamkan ni. Sebab untuk tingkatan 4, untuk pelajaran yang keempat ni adalah dalam bahagian hafazan dan kefahaman. Jadi soalan-soalan boleh keluar dalam bentuk ujian untuk tahu sejauh mana kefahaman anak pelajar dalam tajuk ini, iaitu tajuk ciri-ciri mukmin berjaya. Jadi akan datang kita akan bincang tentang maksud ayat dan apa isi-isi penting yang kita boleh ambil daripada tajuk ini. Jadi kalau anak-anak murid merasakan channel ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share serta tekan loceng notifikasi untuk mendapat notifikasi yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما